Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekalian, pada semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insya-Allah, dan terima kasih kepada Prof Dr. Richard Noor, begitu juga tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, prof, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semua. Insya-Allah hari ini kita sambung pada muka surat 372, iaitu tafsir ayat. Kita akan habiskan insya-Allah hari ini surah Al-Asr. Sekiranya tak sempat, kita terpaksa ambil satu lagi kelas, satu lagi sesi untuk surah Al-Asr insya-Allah. Surah Al-Asr. Muka surat 372. Telah berkata Dr. Abdullah dalam kitab beliau Tafsir Al-Furqan pada surat 372, tafsir ayat. Wal asri, demi masa. Demi masa. Waw huruf qasam. Waw huruf qasam, dan kalimah yang datang selepas huruf qasam mesti berbaris bawah. Huruf waw sekiranya berada di depan kalimah, waw mempunyai dua fungsi. Ketika berada di awal kalimah, sama ada jadi wawul ibtida, yang mana kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu bermula. Kita lama-lama, kita jauhi, kita pondok, kita sebut bermula, wawul ibtida. Ataupun kalau huruf selepas waw itu berbaris bawah, maksudnya sumpah. Wal asri. Al-asru, apakah maksud al-asr? Ulama bahasa ketika mereka mengkaji teks-teks bahasa Arab berkaitan dengan kalimah al-asr, mereka dapati bahawa kalimah al-asr merangkumi 7 makna. Makna pertama, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Menurut Ibnu Katsir, al-asru az-zamanu alladhi yaqa'u fihi harakatu bani Adam min khairin wa syarrin. Al-asru adalah waktu yang terdapat di dalamnya segala pergerakan manusia, sama ada pergerakan yang baik atau yang buruk. Makna pertama, al-asri adalah masa mutlak. Masa mana-manalah, semua masa. Ini makna yang diberikan Ibnu Katsir. Kerana pada masa inilah berlakunya segala perkara, maka kerugian seseorang itu bergantung pada masa. Ini makna pertama. Al-asru itu az-zaman, atau boleh letakkan kalimah ad-dahru sebagai ganti kepada az-zaman, atau sebagai serti dengan az-zaman. Itu masa secara keseluruhan. Jadi al-asru bukan fokus pada waktu asar ke pada waktu itu, tapi al-asri demi masa. Demi masa. Ibnu Jauzi berkata, terdapat 3 pendapat tentang maksud al-asru di atas. Al-asru bermaksud ad-dahru. Ad-dahru ni pendapat yang sama seperti mana Ibnu Katsir sebut, tu yang saya sebut tadi. Az-zaman.
iaitu masa. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Qutaibah. Az-zaman sama dengan ad-dahru. Jadi tuan-tuan boleh letakkan az-zaman tu ad-dahru, ad-dahr tu az-zaman. Dalam konteks perbicaraan kita berkaitan dengan masa sekarang. Kedua, al-asru dengan makna al-ashi ataupun kita panggil sebagai akhirun nahar, iaitu di waktu akhir siang. Asar adalah waktu al-ashi, waktu akhir siang, iaitu petang, iaitu waktu antara tergelincir matahari hingga terbenamnya. Waktu asar ialah pada waktu selepas zuhur sampai waktu malam. Al-ashi bahasa Arab merujuk kepada selepas zuhur sampai waktu malam, sebelum waktu asar. Al-ashi wal ibkar. Ibkar tu daripada waktu subuh sampai sebelum tergelincir. Lepas tergelincir sampai pada waktu malam namanya al-ashi. Dan al-asru maksudnya al-ashi. Itu dalam bahasa menurut Ibnu Jauzi. Makna ketiga, al-asru dengan makna salatul asri. Al-asru adalah waktu solat asar ataupun solat asar itu sendiri, wal asri. Jadi maknanya demi solat asar. Maksudnya ramai orang yang rugi pada waktu asar. Nanti kita akan didetailkan. Di sini sebutkan tiga makna. Makna yang keempat yang tidak disebutkan di sini namun disebutkan oleh ulama yang lain. Pendapat Ibnu Jauzi itulah sama seperti yang disebutkan oleh dalam tafsir Al-Jalalain oleh dua imam yang agung. Cuma makna yang keempat yang tidak disebutkan di sana, makna yang Okey, kita dah 1, 2, 3. Makna yang keempat. Makna yang keempat, al-asru ialah al-umru. Umur manusia. Umur seseorang. Al-asru adalah umur seseorang. Jadi kata wal asri demi umur seseorang. Demi umur insan. Makna yang keenam, al-asru bermaksud al-mutanasibin wal mutanasiqin fi syai' atau fil asr, atau saya terjemahkan terus dengan bahasa Melayu untuk mudah faham, istilah generasi. Al-asru berarti generasi. Makna yang keenam, al-asru bererti al-qarnu, satu kurun, itu 100 tahun. Dan makna yang ketujuh, al-asru adalah satu peringkat umur. Contoh asrul tufula, waktu kanak-kanak, asrul murahaqah, waktu remaja, asrul syabab atau asrul syaibubah, waktu syabab, waktu muda, asrul syuyukhah, waktu tua dan sebagainya. Iaitu tempoh masa. Sekarang ini kalau kita sebut wal asri, demi masa, maksud yang Allah maksudkan yang mana satu? Dalam bahasa al-asru boleh merujuk kepada generasi, boleh merujuk kepada satu waktu tempoh kurun atau asrul ummah seperti zaman Harun ar-Rashid, zaman Khulafa ar-Rashidin, zaman Nabi Nuh, Nabi Musa sebagainya. Dengan ketujuh makna ini, kita nak tahu makna mana satu, kita kena cek alif dan lam itu apa maknanya. Di sini alif lam lil istighraq. Alif lam lil istighraq.
iaitu segala makna yang terkandung dalam kalimah al-asru diambil kira. Itu Allah bersumpah dengan segala perkara yang terkandung dalam makna al-asr. Jadi wal asri, demi masa, masa mana? Seluruh masa. Sama ada masa kanak-kanak, zaman-zaman remaja, usia tua, ketika zaman belajar, ataupun ketika zaman satu-satu kurun, tiap-tiap kurun, atau masa berkaitan dengan masa pemerintahan fulan dan fulan, masa berkaitan dengan kita ataupun waktu asar, semua ini masuk semua sekali. Sebab tu ulama tafsir ada yang tafsirkan secara umum, namun ada ulama tafsir yang tafsirkan dengan tafsiran salah satu daripada makna ini untuk memahamkan konteks dengan lebih jelas. Ada ulama kata wal asri, demi masa secara umum, merangkumi ketujuh-tujuh makna. Ada ulama fokus pada waktu asar. Contoh wal asri, demi waktu asar. Kenapa? Pada waktu asar mengandungi makna urgent. Demi masa, tidak ada siapa, maksud masa ni, kalau cerita bab masa, tak ada siapa yang masanya panjang lagi. Yang muda, yang tua, yang mana sekalipun, tak boleh anggap saya masih hidup lama. Tak boleh anggap saya masih banyak peluang. Kita kena letakkan konsep bahawa masa ini waktunya singkat, waktunya cepat, dan Allah memberikan kalimah, memaknakan kalimah masa ini dengan memilih kata al-asr, waktu asar, itu waktu yang urgent. Semua orang dah dekat dengan waktu malamnya. Masa asar ni masa yang ada dah hampir kepada penghujungnya. Jadi konsep masa waktu yang urgent. Bila urgent, apa perlu buat? Masa tak tinggal banyak, maka kena buat usaha sesungguh-sungguhnya supaya kita tak rugi. Kerana masa yang diberikan kepada kita terhad. Dan waktu yang terhad ini akan menentukan kejayaan kita selepas ini. Itu al-asr. Ada ulama ketika mereka fokuskan kepada perbincangan berkaitan dengan pemerintahan sebagainya, mereka akan kata wal asri itu waktu pemerintahan, dinasti dan sebagainya. Kerana mereka bincangkan fokus pada waktu illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dalam sebuah pemerintahan negara, dalam sebuah pemerintahan khalifah tertentu, atau satu dinasti Umayyah ataupun Abbasiyah atau zaman Utsmaniyah dan sebagainya, perkara yang perlu wujud adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi fokus mereka kepada apa? Fokus mereka kepada makna berkaitan dengan al-asr, iaitu berkaitan dengan waktu tempoh pemerintahan tertentu. Jadi mana makna yang dibawa sekalipun, ia kembali pada makna al-asri. Jadi untuk menterjemahkan makna al-asr, kita terjemahkan dengan makna yang umum lebih sesuai untuk terjemahan. Namun untuk tafsir, tuan-tuan boleh pilihlah mana-mana makna daripada makna yang tujuh untuk disesuaikan dengan keadaan dan konteks perbincangan. Kerana Quran yang sangat ayat surah Al-Asr yang sangat ringkas ini mengandungi makna yang sangat dalam. Sebab tu Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika beliau sebelum masuk Islam, iaitu ketika beliau di Makkah Al-Mukarramah, beliau pernah pergi berniaga dan melalui kawasan di Najd dan lalu di kawasan Bani Hanif. Kawasan Bani Hanif. Maka di sana beliau bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Dan asal sebelumnya mereka berkawan. Siapa Musailamah Al-Kadzdzab? Ialah seorang lelaki yang mendakwa dia sebagai seorang rasul, sebagai nabi. Dia pernah utuskan kepada Nabi Muhammad surat, dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bersaksi bahawa kamu adalah seorang rasul dan aku juga seorang rasul. Maka bahagikan bumi ini separuh-separuh, separuh untukku, separuh untukmu. Jadi Musailamah ni, bila Sayyidina Amr bin As ziarah dia, ditanya pada Amr bin As, dia kata, wahai Amr, apakah surah yang diturunkan kepada saudaramu, itu Muhammad, itu orang sama Quraisy.
Maka Sayyidina Amr bin Al-As ketika itu belum masuk Islam, tapi hafal surah Al-Asr sebab surahnya pendek. Kata surah yang diturunkan terbaru, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sayyidina pun dia diam. Yang anggur dia kata, dia kata, aku pun diturunkan surah Al-Quran. Aku pun ada surah Al-Quran. Sama ada dia menipu atau syaitan yang tipu dia. Orang yang sesat ni, sama ada dia menipu nak keuntungan dunia atau dia ditipu oleh syaitan. Iaitu bisikan yang ada pada telinganya. Dia kata, aku pun diturunkan surah. Kata Amr bin As, kata apa? Cuba bacakan ayat surah yang turun pada kamu. Dia kata, Al-Wabru. Wa ma adraka mal wabru. Lahu uzunani wa sadru. Al-Wabru maksudnya apa? Wabar dia bukan tikus, besar seperti tikus. Tikus besar lah. Tahu tak kamu apa tu tikus? Tikus ada dua telinga dan ada dada. Amr bin As bila dengar macam tu, masa Amr bin As masih lagi belum masuk Islam, di kalangan penentang Nabi SAW, musuh tegar lah As ketika itu, dia tengok Musailamah, tengok atas bawah, dia senyum. Dia kata pada Musailamah, wallahi innaka ta'lam anni a'lam annaka kadhib. Demi Allah, kata Amr bin As, masa dia belum masuk Islam, demi Allah, sesungguhnya aku yakin kau sangat tahu bahawa kau sangat tahu dengan seyakin-yakinnya bahawa aku tahu dengan seyakin-yakinnya kau dipenipu. Ni kawan baik. Kata, demi Allah, sesungguhnya aku tahu, kamu benar-benar tahu bahawa aku betul-betul tahu bahawa kau seorang penipu. Sebab apa? Kalimah. Tuan-tuan tengok kalimah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Surah Al-Asr, 3 ayat. Mengandungi 14 kalimah. 14 kalimah yang Allah sebutkan di sini yang mengandungi 66 huruf ini. Surah ini ada 14 kalimah, ada 66 huruf, mengandungi mesej yang sangat lengkap. Yang Imam Syafi'i kata kalau tak turun mana-mana surah sekalipun, hanya surah ini cukup untuk manusia mengambil pengajaran daripadanya. Surah ini kata bila dibacakan, kita dapati bahawa surah ini mengandungi kisah berkaitan dengan manusia dan sebab-sebab mereka jadi rugi dan bagaimana mereka selamat di dunia dan di akhirat. Lengkap, satu surah yang sempurna. Allah cerita dalam 14 kalimah, 14 perkataan dan mengandungi 66 huruf. 66 huruf ni pula mengandungi huruf-huruf yang sahlah, huruf-huruf yang mudah untuk disebut, huruf halqum sedikit, sebagai untuk melengkapkan surah-surah penyebutan bahasa Arab. Kalau kita tengok ada satu penulisan, saya lupa nama, Muhammad bin Amr, siapa nama dia, ditulis berkaitan dengan keajaiban bahasa dalam surah Al-Asr sekalipun. Dalam surah Al-Asr mengandungi 25 jenis nahu, wahdah nahwiyah. 7 isim. Dan 7 isim tu ada isim mufrad, ada jamak, ada muzakkar, ada muannas, ada nakirah, ada ma'rifah, dan ada jamid, ada mushtaq, ada mu'rab, ada mabni. Sampai tak ada dah ilmu nahwu nak kaji apa lagi. Cukup dalam satu surah. Isim, ada 7 isim. Dalam isim tu ada yang mufrad, ada yang jamak, ada muzakkar, ada muannas, ada nakirah, ada ma'rifah, ada jamid, ada mushtaq, ada mabni, ada mu'rab. Dhamir, sebutkan dhamir ghaib. Kerana surah ini cerita tentang keumuman. Ada 4 fi'il, ada 3 huruf jar, 3 huruf ataf, dan ada 3 taukid. Ada istisna. Kalau tengok dari segi janib ilmu balaghah,
ada qasam, ada jawabul qasam, ada istisna. Dan istisna dan jawab qasam semuanya sempurna, lengkap. Dan ini kalau siapa yang faham bahasa Arab, tengok surah Al-Asr dan surah-surah yang lain lah Al-Quran, kita akan merasa sangat kagum dengan penyusunan kalimah yang Allah letakkan di sana. Malah bunyi-bunyi huruf, perpindahan antara huruf halqum kepada huruf yang ada di huruf-huruf yang ada di lisan sebagainya dibincangkan secara detail oleh pengkaji. Jadi balik semula, kita yang penting kita cuma ambil makna umum. Jadi wal asri mengandungi 7 makna, dan makna-makna yang dikehendaki semua makna tersebut. Semua makna yang terkandung kalimah al-asri termasuk dalam sumpah yang Allah lakukan di sini. Allah kata wal asri, demi masa. Jadi ketujuh-tujuh makna yang ada pada masa masuk. Begitu juga yang terlibat dalam masa. Seperti tempat, kerana masa terikat dengan tempat, terikat dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya, yang ada di suatu tempat, di suatu masa. Semuanya termasuk Allah kata wal asri. Okey. Kita baca yang nombor 3. Dengan makna solat al-asru, dengan makna solatul asri, waktu solat asar, iaitu dengan kerana kelebihannya dan tafsiran bagi as-salatul wusta yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta. Inilah pendapat Muqatil. Jadi pendapat Muqatil kata al-asri ialah pada solat asar. Kita dah sebut pendapat mana pun betul. Cuma tiap-tiap ulama bila bincangkan satu-satu pendapat, mereka akan kemukakan dalil yang bersesuaian dengan konteks perbincangan mereka. Okay. Kata Muqatil, ayat wal asri ialah solat asar. Kenapa Allah bersumpah dengannya? Kerana kelebihannya yang sangat banyak. Dari mana tahu? Allah kata hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Peliharalah semua solat-solat kalian, terutamanya solat al-wusta. Itu solat yang di tengah. Dua solat pada waktu malam, 2 solat pada waktu siang, dan asar ada di tengah-tengah antara malam dan siang. Solat malam, maghrib dan isya. Solat subuh dan zuhur, subuh awal pagi, awal siang, dan juga zuhur di tengah-tengah antara 2 solat adalah solatul asr, solatul wusta. Allah suruh pelihara semua solat, terutama solat asar, kerana ramai orang yang tertinggal solat asar kerana waktu itu waktu mereka kembali dari bekerja. Daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Kita tengok buka tafsir zaman dulu pun cerita orang balik kerja waktu asar. Zaman sekarang pun kita nampak yang jam tengah jalan waktu asar. Ada orang yang tidak merancang untuk solat asar. Tidak, sehingga alasannya sekian dan sekian menyebabkan solat asar ditinggalkan. Okey. Dan tafsiran ini tuan-tuan boleh bacalah, seperti mana Nabi sebut dalam peperangan Al-Ahzab. Nabi kata syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil asri. Golongan munafik, golongan musyrikin ni menyibukkan kita sehingga kita terlupa solat al-wusta, solat asar. Nabi masa gadi parit ketika perang Ahzab, gadi daripada pagi sampai masuk waktu, kerana musim sejuk. Bila musim sejuk, malam panjang, siang pendek. Jadi mereka gadi parit untuk tutup jalan masuk Madinah di sebelah utara. Bila gali sampai masuk waktu asar, Nabi tak perasan. Masuk je maghrib, Umar datang berlari-lari jumpa Nabi SAW. Umar di tempat lain. Umar kata, halaktu ya Rasulullah. Celaka aku ya Rasulullah. Nabi kata, mahabik. Apa yang tidak beragam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Umar kata, aku tak solat asar dan sekarang dah masuk waktu maghrib. Nabi pun pandang pada sahabat yang sekeliling beliau. Nabi tanya, kita dah solat asar ke belum? Rupanya Nabi pun belum solat asar dengan sahabat yang lain. Tak perasan masuk waktu asar kerana sibuk bekerja. Ini dalil. Maksudnya kalau
solat kita terlupa, kalau kita terlupa kita boleh qadakkan solat. Dalil tidur ada, waktu subuh Nabi pernah tertinggal balik dari peperangan. Dalil lupa iaitu solat asar dalam kat sini. Dan Nabi kat sini Nabi kata syaghaluna, golongan musyrik ini menyebabkan kita sibuk untuk satu perkara sehingga kita lupa salatul wusta, itu salatul asri. Jadi di sini maksud solat asar adalah waktu adalah solat asar, dan kenapa Allah bersumpah dengannya? Kerana kepentingan solat asar. Okey. Tafsiran yang lain, al-asru yang namun kata penulis, pendapat Ibnu Katsir yang lebih umum dan lebih sesuai untuk diletakkan sebagai terjemahan terhadap makna wal asri. Jadi kita temukan di mana-mana kitab terjemahan bahasa Arab, terjemahan Al-Quranul Karim akan dimaknakan dengan wal asri, dengan masa. Jadi terjemahan yang paling umum, dan sebab itulah tiap-tiap terjemahan yang kita baca dalam kitab terjemahan perlu diikuti dengan pembelajaran tafsir. Kita tahu bahawa terjemahan hanya memaknakan salah satu daripada makna atau memaknakan makna keumuman. Bila kita baca kitab tafsir, kita akan dapati pendapat secara detail akan disebutkan satu persatu. Okey. Satu benda yang menarik, saya simpulkan, tuan-tuan kita nak baca mungkin ambil masa. Apa disebutkan oleh Syekh Al-Qasimi rahimahullah, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Qasimi, kenapa waktu asar ni Allah bersumpah dengannya dan Allah kata rugi? Sebab orang Arab waktu mereka berkumpul dan mengetih ni waktu asar. Waktu ni mereka mengumpat macam-macam orang. Cerita pasal orang, waktu juga banyak berlaku pergaduhan, sehingga waktu-waktu yang beginilah menyebabkan berlakunya banyak perkara yang tercela. Sehingga orang-orang Arab kalau dia marah, dia anggap waktu asar waktu celaka. Orang bergaduh waktu tu, orang mengumpat dan membicarakan tentang soal orang lain pada waktu yang sama. Jadi menyebabkan orang Arab merasakan bahawa dalam sehari waktu yang celaka waktu asar. Dalam masa seminggu yang celaka waktu Selasa, hari Selasa. Dalam setahun yang celaka waktu Safar. Jadi mereka dalam kata-kata mereka selalu menganggap waktu ni waktu yang waktu celaka, waktu turun bala dan sebagainya. Hakikatnya bukan kerana waktu asar. Allah nak kata waktu asar ni waktu salatul wusta. Waktu Allah syariatkan solat asar, Allah syariatkan zikir petang dan sebagainya. Celaka disebabkan oleh perbuatan kalian, bukan kerana masa. Jangan salahkan masa. Sebab tu Nabi SAW bila dengar mereka cakap begitu, Nabi kata la tasubbud dahra. Jangan kalian mengutuk atau menyalahkan masa. Fa innallaha huwad dahr. Sesungguhnya Allah lah yang mentadbir masa ini. Dan dalam lafaz Sahih Bukhari, Nabi sebut yasub dalam hadis kursi. Allah kata yasubbu bani Adam ad-dahra biyadiyal laili wan nahar, atau biyadayal laili wan nahar. Ada dua-duanya lafaznya biyadi atau biyadayya. Anak-anak Adam, manusia ni suka caci masa. Sedangkan siang dan malam itu berada di tanganku. Jadi kalau salah macam sekalipun, jangan salahkan masa. Jangan kata masa, waktu celaka, ini dan sebagainya. Sebab tu kita diharamkan untuk kita buat majlis tolak balak. Tolak balak bulan apa? Bulan Safar. Bulan Safar je ada mandi tolak balak. Seolah-olahnya masa ni Allah turunkan segala bencana. Dari mana kita tahu benda tu? Itu sebuah kepercayaan jahiliah. Sebab tu dakwah, alhamdulillah, dakwah ulama-ulama sunnah yang begitu lama dapat menghilangkan perkara ini. Cuma baru-baru ni ada pula yang cuba korek semula cerita lama untuk ajar orang
buat majlis-majlis untuk tolak bala. Mandi di tepi sungai, mandi di tepi pantai, pergi merasakan bahawa ada masa yang celaka bagi seseorang. Tidak ada masa tertentu untuk Allah Subhanahu wa taala turunkan bala. Bala dan musibah disebabkan oleh tangan manusia. Allah akan turunkan dengan keadilannya terhadap siapa yang Allah kehendaki, bukan kerana masa tertentu. Okey, itu yang ditegaskan oleh Syekh Qasimi. Syekh Maraghi, Al-Imam Al-Maraghi menambah, Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam surat 374. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, kerana di dalam masa terdapat bermacam-macam kejadian dan pengajaran yang menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah kebijaksanaannya dan ilmunya yang maha luas. Lihat sajalah pada siang dan malam yang silih berganti. Terdapat di dalamnya kedua-dua masa itu senang dan susah, sihat dan sakit, kaya dan miskin, gembira dan sedih dan sebagainya. Kesemua ini menunjukkan bahawa adanya yang maha pencipta, yang maha mentadbir kepadanya sahaja sepatutnya kita tujukan penghambaan ibadah kita sambil berdoa agar dihindarkan dari segala jenis keburukan dan dianugerahkan segala jenis kebaikan. Okey. Dalam masa ada yang kaya, ada miskin, ada susah, ada senang, ada gembira, ada sedih, ada yang sehat, ada yang sakit. Semuanya tak penting. Yang pentingnya waktu dia terima tersebut, dia beriman, beramal soleh atau tidak. Itu yang kena. Yang lain berpesan-pesan pada kebenaran dan kesabaran ataupun tidak. Ini yang akan kita bincangkan di ayat belakang. Okey, kita tidak seharusnya bersikap seperti sikap atau keyakinan orang-orang kafir yang selalu menyandarkan kejadian-kejadian buruk yang menimpa mereka kepada masa. Seperti perkataan mereka, ini masa yang tidak baik dan ini masa celaka. Dan ini kadang-kadang banyak orang percaya. Sebab tu kepercayaan kepada tarikh lahir, rahsia tarikh lahir dan sebagainya, ini semua perkara yang karut, tidak ada kaitan dengan Islam. Masa tidak mengandungi apa-apa musibah. Masa juga tidak mengandungi satu perkara yang satu kebaikan. Kecuali masa itu umum, semuanya berada takdir Allah, semuanya mulia kerana masa ini tempat kita beramal ibadah kepada Allah. Kemuliaan masa hanya boleh ditetapkan melalui nas. Apa itu nas? Ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau Allah kata, kalau Nabi kata, baru kita terima. Waktu tu apa yang berlaku padanya. Contohnya, bila Allah beritahu bahawa pada hari Jumaat, Nabi beritahu, hari Jumaat ada satu masa siapa yang berdoa kepada Allah tak akan ditolak doanya. Dan Nabi sebut hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari dalam seminggu. Nabi sebut hari Isnin, hari Khamis, hari untuk puasa. Kalau Nabi yang tetapkan, maka masa yang takrifan umum tadi yang kita kecualikan dengan apa? Dengan apa yang Nabi tetapkan. Bila Nabi tetapkan masa dia lebih mulia dari masa yang lain, itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh nak jadikan masa ini lebih baik masa yang lain atau masa ini lebih buruk daripada masa yang lain. Semuanya perlu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tiap-tiap perayaan agama yang dilakukan perlu kita rujuk kepada dalil. Untuk beriman dan beramal soleh, buat kebaikan, buatlah pada tiap-tiap masa. Tak ada masalah. Buat apa sahaja, buatlah pada bila-bila masa. Namun untuk menetapkan satu amalan dikatakan bahawa dilakukan pada waktu sekian dan sekian ataupun pada hari sekian dan sekian, kita perlu rujuk kepada dalil, rujuk kepada petunjuk Nabi SAW. Berapa banyak sesuatu masa yang diangkat tanpa dilihat kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak masa yang dicela, yang dikatakan ada sial dan sebagainya tanpa ada petunjuk daripada Allah dan Rasulnya. Tidak syak lagi orang yang melakukan perkara demikian adalah
orang-orang yang tak tersalah langkah. Okey, masuk ayat yang kedua. Wal asri, demi masa. Ayat kedua, innal insana lafi khusrin. Inna, sesungguhnya, al insana, insan, sama ada maksudnya orang kafir ataupun insan ialah seluruh insan, seluruh manusia. Lam, la, benar-benar, fi, berada di dalam, khusrin, kerugian. Inna, sesungguhnya, al insana, manusia atau orang-orang kafir, insanul kafirin. La, lam itu berarti benar-benar, fi, berada dalam, khusrin, kerugian. Dalam ayat ini, ayat 1 sampai ayat 1 dan 2 ini mengandungi 3 takkid. Sebelum Allah SWT sebutkan pengecualiannya. Allah kata, Allah sumpah, wal asri. Ini mana apa yang disampaikan dalam surah ini satu benda yang serius. Allah bersumpah dengannya. Yang kedua, inna, sesungguhnya, juga kata-kata penguat. Lafi, lam, juga penguat. Malah kalau kita sebutkan fi, berada di dalam, itu penguat secara maknawi. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Okey, maksud manusia sini insan, seperti mana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada 2 pandangan. Satu kata manusia secara keseluruhan, satu pandangan lagi mengatakan bahawa insan ialah orang-orang kafir. Daripada situ kita tahu bahawa kalimah illa yang ada di bahagian bawah, ayat bawah itu, illa istisna, dalam ayat ini boleh bermakna istisna muttasil atau istisna munfasil. Bagi siapa yang mendalami ilmu nahwu, kita ada ayat istisna muttasil, istisna munfasil. Istisna muttasil artinya melainkan. Istisna munfasil artinya lakin, iaitu akan tetapi. Contoh, kalau orang terjemahkan, demi masa, sesungguhnya insan, tiap-tiap insan itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Orang yang tafsirkan begini, dia terjemahkan illa dengan istisna muttasil. Bermaksud illa bermakna kecuali ataupun melainkan. Tapi kalau ada orang terjemahkan demi masa, sesungguhnya orang-orang kafir itu berada dalam kerugian, akan tetapi orang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan pada kebenaran dan kesabaran, mereka tidak begitu. Jadi illa berarti akan tetapi. Itu dinamakan sebagai istisna munfasil. Dalam surah ini ada mazhab ulama yang menterjemahkan dengan istisna muttasil, ada ulama yang terjemahkan dengan istisna munfasil. Jadi macam mana kita nak terjemahkan? Untuk terjemahan kita ambil salah satu daripada makna. Tapi untuk tafsir kita bawakan kedua-dua makna kerana nak tahu makna yang luas. Di surah ini, kalau kata insan kembali pada orang kafir, maksud illa maksudnya akan tetapi. Sesungguhnya semua orang kafir berada dalam kerugian, akan tetapi orang beriman tidak begitu. Tapi kalau kita kata insan itu keseluruhan manusia, illa itu berarti melainkan ataupun kecuali. Jarang diketengahkan makna istisna munfasil dalam surah ini, walaupun dalam kitab-kitab tafsir sering disebutkan. Okey. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Maksudnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa seluruh jenis manusia, siapa jenis manusia? Asalkan manusia. Jins. Itu kalimah al-insan, insan ni siapa?
Kalau kata insan ini seluruh manusia, alif lam itu pun dibuat alif lam lil-istighraq li jami' al-jins atau alif lam lil jins. Semua jenis manusia. La fi khusrin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa seluruh jenis manusia tanpa mengira statusnya, jantinanya, bangsanya, sukunya, bahasanya. Tak kiralah orang kaya ke, miskin ke, orang sihat ke, orang sakit ke, orang pemimpin atau tidak, ulama atau orang awam, laki atau perempuan, semua sama. Bangsa mana sekalipun, cakap dengan bahasa apa sekalipun, formulanya sama. Formulanya apa? Mereka berada dalam kerugian. Penegasan ini dibuktikan dengan adanya huruf inna dan huruf lam yang terdapat di dalam huruf fi. Inna dengan la, fi. Yang masing-masing mengandungi makna takkid, iaitu sungguh-sungguh atau pasti atau penegasan. Sedangkan alif dan lam yang terdapat pada insan al-ins pula membawa faedah lil jins, iaitu segala jenis, untuk menyatakan jenis. Jadi maknanya seluruh jenis manusia. Seluruh jenis manusia berada dalam kerugian. Namun penulis tidak membawakan makna lafi. Ada perbincangan lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Kenapa disebutkan situ fi khusrin? Tidak disebutkan innal insana la khasran atau innal insana khasran. So jadi manusia itu rugi. Atau manusia berada manusia itu betul-betul rugi. Tapi disebut innal insana la fi khusrin. Manusia berada dalam kerugian. Bermaksud dalam bab masa, keliling kita adalah kerugian. Kita nak ke depan tanpa makna pun rugi, kita diam pun rugi, kita ke belakang pun rugi, kiri kanan rugi, atas bawah rugi, kecuali 4 perkara yang Allah sebutkan. Buatlah apa sekalipun. Nak rancang masa depan ke, nak menyesali masa yang berlalu ke, nak berusaha bersungguh-sungguh ke, ataupun diam saja ke, semua tak bermakna, tak ada apa-apa. Semuanya rugi, kecuali 4 perkara yang Allah sebutkan. Untuk kalimah fi itu sebagai takkid bahawa berada di tengah-tengah kerugian. Tak boleh buat sesuatu kecuali 4 perkara yang Allah kecualikan. Okey. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, kecuali alladzina, orang-orang yang beriman, alladzina, orang-orang amanu, yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang berpesan-pesan pada hak dan berpesan-pesan pada kesabaran. Okey. Illa boleh 2 makna. Makna istisna munfasil dan istisna muttasil yang saya sebutkan tadi. Alladzina bermaksud orang-orang yang. Okey. Semua perkataan dalam surah Al-Asr mengandungi keumuman. Wal asri, semua masuk keumuman. Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia, keumuman. Lafi khusrin, betul-betul berada dalam kerugian, keumuman, semua rugi. Illa alladzina, kecuali alladzina, orang-orang yang, keumuman. Amanu wa amilus salihat, amanu, yang beriman, keumuman, beriman dengan segala yang Allah ceritakan. Wa amilu as-salihat, yang beramal dengan amal saleh. Amal saleh secara keseluruhan. Allah tak sebut salat ke, zakat ke, puasa dan sebagainya, keseluruhan. Amanu wa salihat. Wa tawasau bil haq, dan berpesan-pesan kepada yang hak, bab agama, bab dunia, bab dalam bersaksi, bercakap benar berkaitan urusan-urusan perniagaan, bercakap benar dan urusan-urusan agama. Malah kebenaran yang diperjuangkan, semua sekali masuk. Wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan pada kesabaran
kesabaran terhadap segala jenis perkara yang perlu kepada sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam kenikmatan, iaitu sabar bila ada nikmat ni mampu buat segala perkara, sabar berada dalam ketaatan. Jangan bila kita kaya kita jadi orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Jangan kita berkuasa kita menindas pihak yang lain dan sebagainya. Jadi semua kalimah-kalimah yang terkandung dalam surah Al-Asr mengandungi keumuman. Bila mengandungi keumuman, kita tafsirkan dengan umum dan kita boleh berikan contoh pada khusus. Satu-satu contoh kita boleh syarahkan. Jadi kalau ayat mengandung keumuman ni, segala perkara masuk. Jadi syarahnya memang akan mengambil masa yang sangat lama. Yang mana kalau orang nak terjemahkan macam mana sekalipun, selagi tak lari daripada keumuman yang diletakkan, betul. Orang nak kata masa kanak-kanak ke, masa remaja ke, nak fokus kepada masalah remaja ke, nak fokus kepada masalah negara ke, semua sekali boleh asalkan tidak lari pada keumuman yang Allah letakkan. Okey, kita baca apa disebutkan oleh penulis. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walaupun pada asalnya seluruh jenis manusia ada di dalam kerugian, namun Allah Subhanahu wa taala membuat pengecualian bahawa terdapat manusia yang bebas daripada kerugian jika mereka memiliki 4 sifat sebagaimana tertera di dalam ayat di atas, iaitu 1. Iman, iaitu beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Bukan iman percaya, maksud percaya dengan segala perkara. Beriman adalah beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, apa yang Nabi sampaikan. Ini iman. Wa 'amilus solihat, dan beramal soleh, iaitu segala jenis amal soleh. Daripada 4 perkara yang kita ketahui jenis amal soleh. Sama ada melakukan apa yang disuruh, apa dia secara keseluruhannya, ataupun meninggalkan apa yang dilarang secara keseluruhannya, atau yang melibatkan urusan yang pertama tadi, beriman dengan segala yang diberitakan, atau yang melibatkan yang selepasnya, iaitu menerima segala yang ditetapkan. Inilah amal soleh. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihat. Yang ketiga, yang tak rugi, saling berpesan kepada kebenaran, al-haq. Al-haq yang benar. Yang benar ialah yang tetap. Yang tetap ialah sesuatu perkara yang boleh dibuktikan. Suatu fakta yang boleh dibuktikan. Tiap-tiap bab dalam dunia, dalam yang wujud, kebenarannya dapat diketahui sesuai dengan keadaannya. Untuk bab agama, siapa betul, siapa salah, rujuk kepada dalil. Agama ini agama fakta, bukan agama hanya bersandar kepada emosi. Ada orang bila melibatkan gurunya, melibatkan keluarganya, melibatkan kumpulannya, melibatkan jamaahnya, dia main emosi, sehingga tak boleh dikatakan salah. Sehingga amar ma'ruf dan nahi mungkar dianggap sebagai satu jenayah. Oh boleh, kita boleh kata orang lain salah, tak apa. Tapi bila orang lain kata kita salah, kita tak cek dalil dulu, kita marah dulu. Tak ada masalah, semua orang bebas untuk menegur, semua orang ada hak untuk menegur dan ada hak untuk ditegur. Yang penting hak, betul, kebenaran. Orang yang menegur tapi tak betul, dia salah. Orang ditegur, dia tak menerima kebenaran, dia pun salah. Perbedaannya betul atau tak betul. Kalau ada orang yang tegur, dia bawa benda betul, kita perlu terima. Kerana itulah dia perkara yang tidak merugikan kita. Kadang-kadang kita rasa syok sendiri. Kita buat satu benda, kita nak orang puji. Prof sebagai seorang pakar dalam engineering. Prof engineer bidang apa Prof? Minta maaf.
engineer bagi bidang apa Prof? Mechanical. Mechanical. Orang buat motor. Prof, tengok sebagai seorang pakar nampak orang kampung Masya Allah pandai bawa motor. Prof, tengok ni naik 3 kilometer ni terbakar ni. Beritahu kat dia. Kata tak boleh ni enjin betul macam ni contohnya. Tak boleh ni. Tak cukup ini dan itu. Dia kata, orang buat semua salah. Dia kalau ketika tolak kebenaran daripada orang yang beritahu kebenaran, rugi pada siapa? Rugi pada dia. Kerugian pada pihak yang tidak menerima kebenaran. Ataupun, ini bukan Prof lah, Prof yang lain. Dia tengok budak ni, tahu cipta, bagus ni, bagus. Tapi dia ambil idea. Dia kata tak bagus perang ni. Dia datang, saya profesor, saya tahu benda tak bagus. Awak buatlah benda lain. Benda ni begini, dia ajarkan benda lain. Sedangkan dia nak curi idea, nak curi ambil pada orang. Ada orang yang bagi pesan kerana kepentingan dirinya. Pun rugi. Jadi yang menetapkan orang yang pesan itu betul, rugi atau tidak, ataupun orang yang terima nasihat itu rugi atau tidak, perlu rujuk pada al-haq. Hak ni kat mana? Tengok pada allazina amanu. Kan dah belajar. Wa amil salihat, dah tahu mana yang betul salah. Cek balik. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah, cek balik. Tiap-tiap sesuatu di dunia ni ada neraca. Cara untuk buktikan kebenarannya. Bab agama, kalau tuan-tuan tak pegang kepada kaedah pembuktian melalui dalil, tentu akan rugi. Kita akan di-scam oleh orang yang telah di-scam oleh orang sebelumnya. Ditipu. Banyak benda yang kita habiskan, kita rasa kita dah beramal, dah buat sesuatu, kita risau di depan Allah, tak ada nilainya. Katakanlah sebuah syarikat tak keluarkan apa-apa janji. Tiba-tiba tersebar, mengatakan bahawa syarikat apa, kita ambil Maiden lah, yang famous. Maiden menawarkan siapa sahaja yang menemukan botol kicap yang berbotol biru akan diberikan hadiah 10 juta. Sibuklah orang kampung pergi cari botol yang botol biru. Kicap botol biru. Zaman bila punya ni contoh je lah. Ni contoh, tak ada kaitan dengan main. Ni contoh dah faham je. Bila dah jumpa, semangat bawa pergi Tokyo Maiden. Rasa Tokyo Maiden kasih ke 10 juta. Okey, kata mana pernah aku offer? Syarikat tak pernah keluarkan sebarang offer. Itu hanya untuk mudahkan kita faham. Berapa banyak orang yang offer pahala, dia sendiri reka satu amalan, dibuat satu amalan yang Nabi tak ajar, kemudian dia offer pada masyarakat beramal, sedangkan tanpa ada bukti daripada Al-Quran dan Sunnah. Macam mana nak claim pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada janji daripada Allah. Bukan sekadar ulama mengecam orang yang reka amalan baru kemudian letak pahala, malah orang yang meletakkan pahala pada benda yang confirm betul, seperti yang berlaku pada zaman penggunaan hadis, orang yang letakkan pahala pada surah-surah Al-Quran Al-Karim. Surah-surah Al-Quran memang Al-Quran Al-Karim. Mana salah? Confirm betul 100%. Tapi ada orang yang letakkan fadilat surah. Ditangkap tokoh-tokohnya. Dia mengaku aku letakkan 10,000 hadis berkaitan kelebihan surah. Sekarang ni famous tentang kelebihan kopi. Macam-macam kelebihan kopi. Siapa yang mati ada mulut kopi di mulutnya takkan ditentuk api neraka. Suka-suka hati. Kita bukan tidak menerima apa sahaja keajaiban dalam agama. Ada janji-janji Allah, tapi kena bukti. Bab berkaitan janji Allah kena ada bukti. Allah takkan bercakap kecuali melalui Al-Quran atau melalui mulut Nabi SAW. Tapi kalau orang salah faham, bukti tu kata guru saya. Guru saya lah. Bukti kalau katakan guru saya tahu perkara ghaib, itu memang kumpulan yang bermasalah.
Jadi bukti yang kita maksudkan, perkara yang disebutkan tadi ada dalam kalamullah, ada dalam kalam Rasulullah. Dan kalau ada dalam kalam ulama tadi istinbat dan faham daripada ayat mana, daripada hadis mana. Ulama tak akan keluarkan satu pandangan yang bebas daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada orang bila dikatakan kita cek pada Al-Quran Sunnah, dia tuduh, mana kalam ulama? Bukan bermaksud kita tolak ulama, mana mungkin kita faham kalam dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali melalui kalam ulama. Namun kalam ulama pelbagai. Ada ulama yang tersalah. Ada sebahagian ulama tak kata, orang yang kata. Kemudian disebabkan pada ulama. Semua ini perlu pada pembuktian. Kalau ulama kata sekalipun, perlu dirujuk dari mana pengambilan mereka, apa hujahnya, daripada ayat mana dan bagaimana cara faham. Cuma untuk masyarakat awam, tak adalah kita nak detailkan sampai semua benda kena tahu. Kena tahu yang mana mujmal, yang mana mufassal, yang mana mubayyan, yang mana mutlak, yang mana muqayyad dan sebagainya. Orang awam perlu pilih guru yang betul, amalkan dengan sesuatu yang diyakini, belajar betul-betul, dan dari semasa ke semasa tingkatkan keilmuan. Maksudnya belajar terus-menerus, kita akan keluar dari tahap awam yang rendah pada tahap awam yang lebih tinggi, dan sampai sekarang kita terus belajar daripada muda sampai ke umur kita sekarang, masing-masing masih berada dalam keawaman dalam bab-bab tertentu. Setengah masalah kita dah jadi pakar. Semua orang hadir di sini adalah orang-orang yang memiliki kepakaran bidang masing-masing. Bukan awam lagi pada bidangnya. Namun dalam keadaan begitu, banyak lagi yang dia belum tahu. Perkara yang kita belum tahu atau perkara yang kita tak tahu secara detail. Artinya kita masih awam dalam masalah tersebut. Dan jangan rasa kecil hati maksud orang awam. Siapa pun orang awam, kerana kepakaran itu hanya dimiliki oleh sedikit orang, dan orang yang sedikit itu kepakarannya hanya pada perkara tertentu. Tidak boleh mendakwa bahawa dia pakar dalam segala perkara. Okey. Yang keempat, saling berpesan kepada kesabaran. Okey. Mana kalau dah betul, maka kita kena sabar. Kita dah buat baik, iman, dah ilmu kita betul, ilmu betul, wa amil salihat, amal pun betul, wa tawasaw bil haq, kita pun pesan dan sebarkan benda yang betul, wa tawasaw bis sabr, bersabarlah. Kadang-kadang bila masa sebarkan benda betul ni, orang marah, orang tengking, orang halau. Kadang-kadang nak cakap benda betul kena turun pangkat, bukan naik pangkat. Setengah daripada tempat, siapa berani cakap betul, artinya berani tinggalkan tempat kerja atau berani bergaduh dengan kawan. Kerana semua orang dah ramai tak betul. Itu keadaan berlaku di mana-mana. Setengah pada zaman, bila kita cakap benda yang betul, kita terpaksa disingkirkan daripada masyarakat. Disingkirkan daripada kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang yang menyokong perkara yang batil, kerana kebatilan dah banyak. Namun, bila kita sedar bahawa segala yang berada alam ini Allah yang atur, jangan kita risau, sabar saja. Fir'aun kuat, tapi kekuatan Fir'aun akan berakhir. Namrud kuat, kekuatan Namrud akan berakhir. Ad kuat, Thamud kuat. Kaum mana sekalipun yang Allah sebutkan Quran ni pernah kuat, semua kaum, tapi tidak ada kekuatan yang kekal sampai akhir. Hak kekal. Nabi Musa, Nabi Isa, perjuangan Ibrahim sampai sekarang. Sehingga semua agama nak mengaku kami ini pengikut Ibrahim. Sebab hak yang diperjuangkan. Walaupun pada zaman tersebut Ibrahim ketika pada zamannya dilihat sebagai seorang kanak-kanak yang tidak ada apa-apa sehingga dilemparkan ke dalam api yang dia tak ada buat apa-apa. Pada waktu dia bercakap, waktu dia berjuang, waktu dia menegakkan yang hak, ketika itu dianggap sebagai penjenayah, dia dibakar hidup-hidup. Namun keadaan Ibrahim tidak selama-lamanya begitu. Kadang-kadang kita tertipu dengan waktu, kita sanggup berada di atas kebatilan hanya kerana keadaan semasa yang tidak menguntungkan kita. Orang yang kejar keuntungan semasa kerana maslahah tertentu dan mengenepikan kebenaran,
dan tidak bersabar ataupun tidak bersabar dalam menyampaikan perkara yang benar, sudah pasti mereka akan menyesal waktu kemudian. Kerana penyokong yang ada zaman sekarang belum tentu sokong kita selama-lamanya. Musuh yang kita musuh sekarang belum tentu musuh selamanya. Apa yang kita dapat belum tentu kita dapat selama-lamanya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan segala-galanya. InsyaAllah sampai sini. InsyaAllah untuk akan datang kita akan sambung surat 376 untuk habiskan berkaitan dengan 4 sifat ini secara lebih detail sebagaimana yang disebutkan oleh penulis insyaAllah. Dan seperti biasa insyaAllah sebelum kita tutup kita buka ada sesi soalan dan saya serahkan pada Prof Dr. Syahno untuk menerima soalan atau membuka soalan bagaimana. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nanti nak tanya berkait dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kalau tak silap nanti ada satu surah lain, surah Al-Balad rasanya. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Iya, watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Jadi kalau tak silap nanti ini sahaja dalam Al-Quran. Kalau silap betulkan Ustaz ya. Yang menggunakan kalimah watawasau. Jadi boleh Ustaz jelaskan kaitan Ustaz? Watawasau bis sabri watawasau bil haq watawasau bil marhamah. Okey, terima kasih nanti atas soalan yang sangat menarik. Surah ini konsepnya rugi. Semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang menyampaikan beriman, beramal soleh, menyampaikan berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran. Dalam konteks menyampaikan kebenaran, berpesan kepada hak dan sabar, ini suatu perkara yang sangat penting. Dalam surah Al-Balad berkaitan dengan sifat manusia yang memiliki harta yang banyak dan dia gunakan harta dia pada tempat yang tak betul. Gunakan harta yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia kata aku dah korbankan harta yang banyak. Namun harta yang banyak yang dikorbankan dan yang dibincangkan surah Al-Balad dikorbankan atau digunakan pada tempat yang tak betul. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat selepasnya Allah cerita kalau kamu banyak duit, dan kamu Allah tunjukkan, Allah kata alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami dah jadikan kamu 2 mata? Kerana orang-orang yang begini dia tutup telinga tak nak dengar. Allah kata kamu tutup telinga tapi kami jadikan kamu 2 mata untuk kamu nampak kebenaran. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dan Allah jadikan kamu 1 lidah dan 2 bibir untuk kamu ungkapkan apa yang kamu nampak dan kamu tahu. Wa hadainahun najdain. Dan kami berikan hidayah, petunjuk untuk kamu kenal 2 an-najdain. Benda baik, benda buruk. An-najdain, kalimah najad, itu tanah tinggi. Kamu benda baik, benda buruk ni bukan benda yang tertutup. Kamu nampak dengan jelas yang mana betul, yang mana salah. Sepatutnya, duit yang banyak dengan kuasa yang ada, jangan gunakan untuk buat benda jahat. Gunakan untuk benda yang betul. Benda yang bermanfaat. Betul Allah kata, falaqtahamal aqabah. Maka alangkah baiknya kalau harta yang banyak dan pangkat yang kamu ada tadi kamu gunakan untuk langgar perkara-perkara yang susah untuk kamu lakukan. Buatlah benda yang bermanfaat. Wa ma adraka mal aqabah? Tahu tak benda yang susah untuk kamu lakukan sepatutnya kamu buat? Fakku raqabah. Merdekakanlah hamba. Hamba ni ramai. Ramai orang yang perlu dibantu. Allah sebut hamba sebab hamba ni benda yang paling mahal. Mahal unta merah, mahal lagi hamba dalam masyarakat Arab. Fakku raqabah. Kalau kaya betul, banyak harta betul, jangan buat hal, jangan kacau Nabi SAW, tapi fakku raqabah. Merdekakanlah hamba. Au it'amun fi yaumin zi masqabah. Atau bagi makanlah pada orang yang, pada manusia, pada hari waktu manusia ni kelaparan. Waktu yang datang bencana kepada alam. Jadi bantulah mereka. Kamu kan duit banyak, bagilah manusia yang zi masqabah, yang berada dalam kelaparan tadi makan. Siapa yang kalau tengok yatiman dha makrabah, tengok pada anak yatim yang keluarga dekat dengan kamu. Ramai yang terbiar,
Anak-anak yatim terbiar sebab keluarga terdekat tak tengok. Pakcik dia tak tengok, makcik dia tak tengok, belah mak, belah ayah, atuk tak tengok, nenek tak tengok, cucu ataupun sepupu tak tengok. Sepatutnya yatiman dzara maqrabah, anak yatim yang ada hubungan dekat dengan kamu. Au miskinan dzara maqrabah, atau orang miskin yang duduk atas tanah dah tak ada rumah nak tinggal. Tolong mereka. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Dan orang yang dikatakan boleh langgar aqabah, falaqtahamal aqabah, juga orang yang boleh langgar kebiasaannya dengan buat perkara-perkara yang sepatutnya juga ialah orang-orang yang beriman wa tawasau bis sabri. Beriman illadzina amanu wa tawasau bis sabri, berpesan bersama kesabaran, wa tawasau bil marhamah, dan berpesan-pesan untuk jaga silaturahim, berpesan-pesan untuk sebarkan rahmat. Jadi dalam bab ini, bab orang yang ada harta yang banyak, yang ada kuasa, yang dia kata ayah sabu Allah kata yaqulu ahlaktu malan lubada, orang yang ada harta yang banyak, dan konteks itu dia nak buat baik, dia ada harta yang banyak, dia ada kuasa, dia perlu ada sifat sabar, beriman, dan bersama-sama kesabaran, dan bersama-sama kepada rahman. Rahman kasihanilah orang yang lebih rendah pada dia. Walaupun kamu berkuasa, tolonglah, bantulah orang yang di bawah yang perlukan bantuan. Walaupun kamu ada harta yang banyak, tolonglah orang miskin yang tak ada rumah. Tolonglah anak yatim yang terbiar. Terutamanya kerana keluarga kamu sendiri yang kamu tak tengok. Jadi konsep tolong menolong ni asasnya marhamah. Jadi di sini Allah kata watawasau bil sabr watawasau bil marhamah. Tapi dalam konsep wal asr, dia berkaitan konsep kerugian. Kerugian ni dia lebih umum bila disebutkan dengan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu. Masih ada lagi? Okey, Assalamualaikum Ustaz dan semua. Minggu saya ada tanya tentang yang kata solat asar tu gunakan al-asri. Hari ni Ustaz jelaskan nampaknya di situ dijelaskan pasal al-asri demi masa solat asar kan. Jadi mungkin ada setengah ustaz ke atau orang-orang terdahulu terus mengambil kesimpulan surah ini bagus untuk dibawa dalam solat asar. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Terima kasih. Dalam ini sangat menarik, soalan yang sangat menarik. Agama Islam terdiri daripada bab sam' wa ta'ah, dengar dan taat. Jadi kita bila tahu kita tahu bahawa kelebihan-kelebihan mana berkaitan dengan ayat Quran tertentu yang cerita tentang kelebihan masa, kelebihan tempat, kelebihan surah dan sebagainya, untuk beramal Nabi tak tinggalkan satu benda pun. Semua benda yang baik Nabi dah beritahu. Nabi SAW tidak tinggalkan satu perkara yang baik pun di dunia ini kecuali Nabi dah ceritakan kepada kita. Dan tidak ada satu perkara buruk pun yang perlu kita jauhi kecuali Nabi SAW dah beritahu pada kita. Jadi bab amal kita tak gunakan logik. Bab amal soleh ini hanya diterima dengan dua syarat. Pertama, kita buat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikut sunnah? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu segala kebenaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Segala jalan tuju pada Allah Nabi tahu. Dan Nabi sifatnya tabligh, menyampaikan segala apa yang Nabi tahu. Tinggal kita cari. Kalau tak jumpa, kita tak boleh nak buat formula sendiri. Jadi untuk waktu asar, kita tahu bahawa solat ini boleh kait dengan waktu asar. Itu kalau kita nak syarahkan asar itu dengan waktu asar. Kita kata solat waktu asar. Kalau orang syarahkan dengan makna lain, kita tujuh makna. Disyarahkan bahawa waktu asar ini berkaitan dengan keseluruhan masa. Boleh kata sentiasa dah baca surah asar pada setiap masa. Kalau syarahkan waktu asar ni pada waktu pada berkaitan dengan waktu pemerintahan. Gunakanlah waktu asar untuk jadikan sebagai slogan kepada sebuah negara dan sebagainya. Kita tak buka pada situ. Bab amal, kita tak boleh kias. Bab amal ibadat kena tengok pada dalil, petunjuk daripada Nabi SAW. Jadi kita boleh sebutkan
Kenapa surah Qul ya ayyuhal kafirun dan surah Qul huwallah dibacakan pada waktu subuh? Sebab memang Nabi bacakan dua surah ni waktu subuh. Pada solat Nabi memang baca surah Al-Kafirun dan surah Qul huwallah ketika solat sunat tawaf. Nabi memang bacakan surah Sabbih isma rabbikal a'la, surah Kafirun dan surah dan 3 surah pada dalam solat witir. Jadi kalau Nabi baca dan Nabi beritahu, kita matching kan. Tapi kalau Nabi cuma dan ayat Quran dan hadis hanya cerita tentang kelebihan surah secara umum, kita tak boleh matchkan dengan buat amalan yang tersendiri. Kerana bab amalan Nabi dah sempurnakan, Nabi dah ajarkan. Kita sebab tu tidak ada qiyas dalam usul ibadah. Tidak ada qiyas dalam bab menetapkan kewujudan suatu ibadah. Wallahu alam. Tapi kalau kata kecenderungan mana waktu rasanya waktu asar nak baca surah Al-Asri lah, waktu asar bukan kerana kata ibadah, hanya kecenderungan kerana terfikir. Waktu fajar wal fajr wa layalin ashr. Waktu Jumaat baca surah Jumaat. Kecenderungan kita terfikir nak baca kerana kandungannya tak ada masalah pada asalnya. Tapi jangan dikatakan itulah suatu amal, suatu perkara yang dapat amal ibadat dan sebagainya. Dan kalau kecenderungan tadi kita buat sehingga sebagai seorang ustaz, sebagai tuan guru, sebagai siapa saya selalu baca tiap-tiap Jumaat, tiap-tiap waktu fajar baca wal fajr, kita kata salah. Tak boleh begitu. Sehingga kenapa perbuatan anda tadi menyebabkan orang awam sangka perkara yang anda lakukan itu Nabi ajar. Ya, kecenderungan boleh, tapi jangan sampai bawa kepada kesalahfahaman. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Sama-sama nanti baru. Okay, Syekh. Terima kasih. Rasa tak ada dah kot. Kita jumpa minggu depan, insyaAllah. InsyaAllah, barakallahu fikum. Oh. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang hadir. Terima kasih pada Prof. Dr. dan Ramadan Teratuk yang lain, barakallahu fikum. Terima kasih pada Tuan Zainal yang akan mengupload kajian kita pada tiap-tiap kelas kita. Saya jujur, tiap-tiap kali mula kelas, saya buka balik apa yang Haji Zainal letakkan kat grup. Baru saya tahu kat mana berhenti. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun ada catatan yang tak sama dengan semua. Dan terima kasih pada semua, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. InsyaAllah kita berjumpa pada kelas akan datang. Pada Zahir Manzul, barakallahu fikum semua sekali. Pada Datuk Rashmi, terima kasih banyak-banyak. Pada ibu semua tadi. Sebab semua saya tak sempat, kita tutuplah kafarah majlis insya-Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.